Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang dikasihi sahabat-sahabat pendengar, sahabat-sahabat penonton, alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-20 dan tinggal 10 hari sahaja lagi untuk kita menjalani Ramadan ini. 10 hari yang sangat-sangat mencabar, kerana dalam 10 hari inilah terdapatnya satu malam yang kita nak kejar, yang kita nak rebut, yang kita nak cuba raih kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka bersiaplah ya untuk memburu Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. InsyaAllah hari ini kita seperti biasa akan sambung tafsir daripada surah Saba, hari yang ke-20, ayat yang ke-20 insyaAllah. Dalam ayat yang ke-20 ini Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad saddaqa iblisu, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fa'atba'u Allah salah pula baca sekali lagi. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Pendek saja ayatnya. Apa maksudnya? Sesungguhnya iblis mendapati sangkaannya tepat. Itu walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu. Maknanya iblis bersangka, mempunyai sangkaan, ada sangkaan iblis ke atas mereka, dan iblis dapati sangkaannya itu betul, tepat, benar. Jadi sekarang kita nak cuba kupas apa kesangkaan iblis itu dan siapakah yang iblis maksudkan dengan mereka, alaihim tu. Saddaqa alaihim. Jadi sebenarnya apa yang iblis sangka? Iblis sangka, ni sangka zon, macam kita lah, ada sangka. Sangka ni macam kita anggap lah kan. Sangka, dia tidak sampai ke tahap yakin. Tapi dia dekat-dekat yakin lah kan. Jadi kita sebenarnya kita boleh cakap iblis yakin. Jadi apa yang iblis yakin? Apa yang iblis kuat sangka, kuat menyangka, iaitu dia yakin dia akan dapat memperdayakan mereka. Itu keyakinan dia, sangkaan dia, iaitu dia sangka dia akan berjaya mempengaruhi mereka. Siapa mereka ni? Alaihim ni. Mereka di sini terdapat dua pandangan. Ya, ada ahli tafsir mengatakan bahawa mereka dalam ayat ini ialah Sabak. Maknanya kaum Sabak. Maknanya iblis mempunyai sangkaan yang kuat bahawa dia akan dapat memperdayakan kaum Sabak ini. Apa sandarannya? Kenapa iblis begitu kuat mempunyai prasangka ataupun kuat menyangka bahawa dia akan dapat memperdayakan kaum Sabak ini? Kerana dia melihat mereka begitu asyik tenggelam dalam syahwah mereka. Maknanya mereka begitu hanyut dengan godaan nafsu mereka. Jadi melihat keadaan mereka yang begitu tenggelam dengan kelekaan, kelalaian ikut nafsu ni, maka iblis yakin dia dapat memperdayakan, mempengaruhi lagi Sabak ini. Itu satu pendapat.
Ada yang bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Jai kita. Ahlan wa sahlan. Okey, insya-Allah ya. Jadi alaihim di sini ikut satu tafsiran ialah merujuk kepada kaum Sabak. Jadi iblis yakin dia dapat menundukkan, mempengaruhi, menggoda kaum Sabak ini kerana mereka sendiri nampak dah memang hanyut ikut nafsu. Maknanya ialah lagi kita tunduk kepada nafsu, lagi mudahlah iblis nak menundukkan kita. Okey, itu satu pendapat. Ada pendapat mengatakan alaihim di sini, mereka di sini bukan khusus kepada Sabak saja, tapi dia bermaksud anak Adam tu sendiri. Iblis sangka, iblis mempunyai kuat sangkaan, apa istilah paling betul ya, sangka lah kan. Tapi bukan sangka-sangka je, tapi sangka yang sangat dekat yakin lah kan, yakin bahawa dia dapat menundukkan anak Adam ni, dapat mempengaruhi anak Adam, dapat menggoda anak Adam. Apa sebab iblis begitu kuat menyangka dia dapat mempengaruhi anak Adam ini? Kerana beberapa sebab. Pertama, kerana dia melihat Adam sendiri telah terpengaruh dengan godaannya, dengan hasutannya. Jadi kita tahu ya, tahap pertama dulu, mana manusia pertama Adam alaihissalam dan isterinya Hawa telah termakan pujukan pujukan iblis, hasutan iblis supaya makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata, kalaulah dia sudah berjaya mempengaruhi bapa dia, jadi anak cucu ni enteng lah, lagi mudah lah. Itu maksudnya ya. Ada juga yang mengatakan kenapa iblis yakin dia dapat mempengaruhi anak Adam ni. Pertama, kerana melihat Adam sendiri dah dapat dipengaruhinya. Kalau Adam boleh dipengaruhi, maka lagi senanglah untuk dia mempengaruhi anak-anak cucu Adam. Yang keduanya, kerana iblis melihat dalam diri manusia ni ada nafsu. Nafsu yang paling kuat dia kata syahwah dan ghadab, marah, nafsu marah. Jadi dia kata dengan adanya dua nafsu ni, dengan syahwah dan marah ni, senang dia nak pengaruhi manusia sebab dua nafsu ni adalah merupakan punca segala kejahatan. Nafsu syahwah dengan nafsu marah. Itu yang kedua. Sebab kedua, kenapa iblis begitu yakin dia dapat mempengaruhi anak Adam. Kerana dalam diri anak Adam, dia nampak ada dua perkara ni, iaitu syahwah dengan ghadab, dengan nafsu marah. Yang ketiga, kenapa iblis begitu yakin dia dapat mempengaruhi anak Adam, ialah kerana dia mendengar kata-kata malaikat ketika Allah memberitahu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah memberitahu dia akan menciptakan khalifah di muka bumi, apa malaikat tanya? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Malaikat tanya, ya Allah, adakah Allah akan mencipta di muka bumi ini makhluk yang akan merosakkannya, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Maknanya iblis sudah dapat gambaran tentang ciri, tentang sifat yang ada pada makhluk yang Allah akan ciptakan ini, yang dilantik sebagai khalifah ini, iaitu dia ada ciri merosakkan dan menumpahkan darah. Jadi dia kata, yang ini memang orang kata apa, bekalan lah untuk dia gunakan merosakkan anak Adam ni. Wallahu alam ya. Itu disebut oleh para mufassirin sebagaimana yang dinakalkan oleh Al-Alusi di dalam tafsirnya. Okey. Jadi dan Ibnu Katsir pun ada menyebut
tentang hal ini, di mana dia meriwayatkan bahawa Hasan Basri pernah berkata, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Adam dan Hawa ke muka bumi ini, iblis turun bersama dalam keadaan gembira. Happy. Iblis ni gembira kerana dia telah berjaya mempengaruhi kedua-duanya. Jadi dia kata, okey, ye kan, seronok dia, happy. Dia kata, kalau aku telah berjaya mempengaruhi kedua ibu bapanya, maka lebih mudahlah, berganda-ganda mudahnya untuk aku pengaruhi zuriat mereka. Jadi ini bagi pendapat yang mengatakan bahawa alaihim di sini merujuk kepada seluruh anak Adam, bukan kepada kaum Sabat sahaja. Walaupun ayat ini orang kata ikuran kepada kisah kaum Sabat. Okey. Dan ketika itu, maknanya dalam keadaan gembiranya iblis ni melihat kejayaannya mempengaruhi Adam dan Hawa sehingga mereka berdua telah dikeluarkan daripada syurga dan turun ke bumi ini, iblis pun menegaskan dengan kata-katanya, la ufariqu bna Adam madama fihi ruh. Dia kata, aku tidak akan meninggalkan anak Adam ni selagi mana ruh ada dalam badan mereka. Maksudnya selagi mana mereka hidup lah. Kan, aku tidak akan berpisah dengannya. Aku akan mencipta mereka janji, angan-angan. Aku akan menipu mereka sehingga berjaya. Ini sumpah dia, janji dia pada dirinya sendiri. Dan dia yakin dia akan berjaya. Itu dia kata, saddaqa alaihim iblisu zannahu. Jadi maknanya dia yakin berjaya dan dia memang berjaya. Itu maksudnya, dia dah yakin dah dia akan berjaya dan betul dia berjaya. Itu maksud dia, saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu. Jadi manusia pun ikutlah dia. Tak kiralah manusia ni merujuk kepada kaum Sabat ke, merujuk kepada anak Adam ke. Memang kita saksikan sendiri ramai di kalangan manusia yang memang terpengaruh dengan hasutan godaan iblis ini. Jadi iblis dah bersumpah, aku tak akan tinggalkan mereka. Aku akan pasang angan-angan. Aku akan buat macam-macam janji. Aku akan cuba sedaya mampu aku ikut apa sahaja cara untuk aku menggoda mereka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, wa izzati wa jalali. Maknanya demi kebesaranku, aku tidak akan halang mereka bertaubat. Ini maksudnya, tak apa kamu dapat goda mereka ikut kamu ke, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, aku sentiasa buka pintu taubat. Allahu Akbar, ya. Itulah begitu pemurahnya, pengasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengenali kelemahan kita hambanya. Jadi kalaupun kita terpengaruh dengan iblis, kita jangan putus asa, kerana Allah tidak akan menghalang kita, tidak akan menutup pintu taubat. Allah sentiasa membuka pintu taubat. Okey, ya. Dia kata, aku tidak akan menghalang mereka daripada taubat selagi nyawa tak sampai ke halkum. Jadi dia kata, aku tidak akan membiarkan anak Adam ini berdoa kecuali aku akan kabulkan. Aku tidak akan biarkan mereka meminta kecuali aku akan berikan. Dan aku tidak akan membiarkan mereka memohon ampun kecuali aku akan ampunkan. Jadi sebab itu Allah sebut di sini fattaba'uhu, maka kebanyakan manusia akan mengikut iblis, illa fariqam minal mu'minin, kecuali segelintir daripada orang-orang yang beriman. Jadi maknanya ada, bukanlah semua mereka boleh termakan hasutan iblis.
Tetapi ada di kalangan hamba Allah yang beriman tidak akan terpengaruh, tidak akan berjaya dipengaruhi oleh iblis. Jadi ahli tafsir kata, dia sebut di sini fariqam minal mu'minin, segolongan, satu puak minal mu'minin, dari kalangan orang yang beriman, daripada kalangan orang yang beriman. Maksudnya tak ramai yang tidak terpedaya itu. Orang beriman pun ada akan terpengaruh. Sebab tu dia kata minal mu'minin, daripada orang beriman. Ertinya dalam kalangan orang beriman pun ada yang terpengaruh. Jadi pengajarannya bahawa iblis akan sentiasa berusaha menggoda dan menggoda, dan ada manusia yang akan terpengaruh dengan godaannya. Dan untuk kita selamat daripada godaan iblis, pertama, kuatkan iman. Dan yang kedua, bila tergoda, terpengaruh, terjebak, maka ingat pintu taubat sentiasa terbuka, insya-Allah. Ya, sekian dulu untuk hari ini ayat yang ke-20. Kita akan sambung ayat ke-21 esok mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.